Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam peneraju ilmu sejagat. Nama saya Muhammad Khairin bin Muhammad Fuad, 09 DRI 19 F1 045. Saya merupakan semester 4 Diploma Reka Bentuk Industri di Politeknik Ibrahim Sultan. Okey, pada hari ini saya bersukacitanya ingin membentangkan mengenai portfolio presentation saya. Okey, sebelum saya meneruskan slide saya, saya ingin berterima kasih kepada ahli keluarga saya, kawan-kawan saya dan juga kepada pensyarah kursus saya iaitu Puan Khadijah binti Mak Ali dan Encik Muhammad Hamdan bin Muhammad Shah. Okey, seterusnya ialah untuk pengetahuan semua, green technology terbagi kepada 5. Yang pertama reuse, recycle, reject, repair dan reduce. Okey, untuk skop saya suka untuk saya gemar untuk memilih reduce, iaitu apakah konsep reduce yang sebenar adalah yang bermaksud mengurangkan. Kurang di sini membawa maksud kepada mengurangkan penggunaan pelbagai sumber, terutamanya sumber asli seperti kayu, petroleum dan kapas. Okey, penggunaan sumber asli secara berlebihan dalam aktiviti seharian memaksa sektor industri berkaitan mempertingkatkan pengeluarannya bagi memenuhi permintaan pengguna di sesuatu tempat. Contohnya, senang kata, contohnya ialah contoh kita pergi ke tempat kerja dan kita berkongsi kenderaan bersama dengan rakan sekerja. So dengan cara itu dapat mengurangkan penggunaan petroleum dan gas asli. Okey, seterusnya ialah design statement saya. Design statement saya ialah mereka bentuk sebuah pemanas yang bercirikan harimau Malaya untuk pengguna yang menyertai aktiviti perkhemahan dan diletakkan di dalam kemah. Okey, itu design statement saya. Seterusnya ialah apakah problem statement saya? Problem statement saya ialah produk yang sedia ada yang ada kini mempunyai kekangan dari segi saiz dan desain. Okey, yang kedua ialah produk yang dipasarkan kini tidak ergonomik dan kurang mesra pengguna. Dan yang ketiga ialah produk kini yang sedang dipasarkan sekarang tidak menitik beratkan kepada penjagaan alam sekitar. Okey, seterusnya ialah apakah problem solution saya? Apakah cara saya untuk mengatasi? Okey, saya mencadangkan untuk menggunakan bahan-bahan yang mesra alam dan terpakai. Yang kedua, memfokuskan kepada fungsi, jisim dan saiz produk yang lebih mesra pengguna. Yang ketiga, iaitu memastikan kelestarian alam dijaga dengan sebaiknya agar generasi akan datang dapat merasai akan suasana hijau. Khususnya untuk generasi akan datang. Seperti generasi akan datang lah, baby yang akan membesar seterusnya selepas pasca COVID-19. Okey, seterusnya ialah subjek matter saya. Subjek matter saya memfokuskan kepada di dalam hutan iaitu harimau Malaya. Harimau Malaya atau dikenali sebagai Panthera tigris melanis atau Panthera tigris jacksoni. Okey, khususnya harimau Malaya atau kita dikenali sebagai harimau belang berada di semenanjung Malaysia. Okey, seterusnya ialah kita dapat tahu dia kini beranggaran hanya 200 ekor harimau yang hidup liar. Okey, harimau ini berasal daripada Asia Timur dan Selatan. Ini ialah sejenis haiwan pemangsa yang penting dan juga pemakan daging. Spesies harimau yang lebih besar boleh mencecah panjang 3.3 meter iaitu 11 kaki dan berat 300 kg, 660 pound, 660 pound. Okey, ciri-ciri terpenting yang dimiliki harimau ini ialah pertama, dia memiliki corak belang. Corak belang menegak berwarna hitam yang melapisi bulunya yang berwarna keputihan atau merah kejinggaan. Kita ada contoh gambar di sini, anda semua boleh lihat. Okey, di bahagian kanan harimau berada dalam air, cara harimau mengaum. Harimau berpasangan dan harimau berjalan. Okey, seterusnya ialah saya ingin menunjukkan mengenai responden saya, which is link yang saya sediakan ialah link yang dijawab oleh beberapa responden, iaitu borang soal sidik melalui platform yang saya gunakan ialah Google Form. Okey, ni link yang kita boleh lihat di sini, link. Okey, yang pertama, soalan pertama saya, antara soalan yang saya keluarkan ialah yang pertama, umur. Okey, untuk makluman semua, jumlah responden yang berumur lingkungan 20 hingga 35 tahun
cenderung kepada aktiviti perkhemahan, iaitu sebanyak 44.1%. Maksudnya seramai 118 responden yang telah menjawab borang soal sidik yang saya telah lakukan. Okey, 44.1% ialah lingkungan 20 hingga 35 tahun. Okey, seterusnya ialah status iaitu bujang, berkahwin, ibu tunggal dan duda. Okey, untuk maklumat semua, majoriti jumlah responden yang berkahwin okey, majoriti jumlah responden status yang berkahwin yang gemar menyertai aktiviti perkhemahan adalah lebih ramai daripada bujang. Ianya sebanyak 42.4%, diikuti dengan bujang iaitu 36.4%, 12.7% untuk ibu tunggal dan akhir sekali untuk duda 8.5%. Okey, kita dapat tahu dari sini kebanyakannya dari masyarakat yang sudah berkahwin suka gemar untuk menyertai aktiviti perkhemahan. Tak lupa juga kepada bujang. Bujang juga menyertai aktiviti perkhemahan, khususnya kepada mungkin pada pelajar IPT, IPTS, IPTA. Okey, seterusnya ialah pada pendapat anda, adakah teknologi hijau membawa manfaat kepada alam sekitar? Okey, jumlah responden mengatakan meningkatkan dan melindungi ekosistem dan biodiversiti adalah 44.9%. Okey, maksudnya di sini kebanyakan majoriti responden menyokong banyak pelbagai manfaat, antaranya ialah meningkatkan dan melindungi ekosistem dan biodiversiti. Okey, yang lain kita pun sedia maklum adalah 28.8%. Okey, 16.9% dan 9.3% iaitu membantu mengurangkan kos kepada sektor pengeluaran ataupun perkilangan. Okey, seterusnya ialah anda menyertai aktiviti perkhemahan secara apa? Okey, soalan ini ditujukan kepada responden. Okey, jumlah responden menyertai aktiviti perkhemahan kebanyakannya adalah secara berkumpulan, ialah sebanyak 65.3%. diikuti berpasangan maafkan saya. Jumlah responden menyertai aktiviti secara berkumpulan adalah 65.3%. Okey, seterusnya adalah diikuti melalui secara berpasangan 22.9% dan individu 11.9%. Maafkan saya. Okey, seterusnya adalah apakah ciri produk yang anda perlukan semasa berkhemah, khususnya kepada peserta-peserta yang menyertai aktiviti perkhemahan? Okey, daripada 118 responden, jumlah responden majoritinya memfokuskan kepada produk yang mudah alih yang pertama. Yang kedua ialah selesa. Kita dapat lihat mudah alih 86.4% dan selesa 72.9%. Okey, seterusnya ialah apakah sumber tenaga yang anda rasa sesuai digunakan semasa aktiviti perkhemahan? Okey, di sini terdapat 4 tenaga haba, iaitu pertama tenaga haba, tenaga cahaya, tenaga kimia dan tenaga angin. Okey, kebanyakannya majoriti jumlah responden memilih tenaga kimia. Tenaga kimia 80.5% adalah sumber tenaga yang sesuai digunakan semasa aktiviti perkhemahan. Diikuti dengan tenaga haba 50.8%, dan tenaga cahaya 50% dan akhir sekali tenaga angin. Okey, seterusnya ialah kita teruskan dengan thumbnail, iaitu sketching saya. Okey, kita dapat lihat di sini gambar pertama di belah kiri atas ialah gambar kepala harimau Malaya. Okey, seterusnya bawah dia pula ialah tengkorak harimau ataupun skeleton. Okey, seterusnya ialah yang ketiga di sebelah kanan. Ni ialah struktur keseluruhan badan harimau dari segi melompat, dari segi berjalan dan sebagainya. Okey, saya memfokuskan untuk ideation saya yang pertama ialah saya memfokuskan kepada tengkorak harimau. Yang kedua pada rahang harimau. Yang ketiga ialah pada telinga harimau. Okey. Ni ialah ideation pertama saya, iaitu yang pertama tengkorak harimau, tengkorak kepala harimau Malaya. Okey, seterusnya ialah edition kedua saya bahagian rahang harimau. Yang ketiga ialah bahagian telinga, edition ketiga saya. Okey, seterusnya ialah inilah idea development saya yang pertama, idea development saya yang kedua dan idea development saya yang ketiga.
Okey, seterusnya adalah kita balik kepada design development. Okey, design ini ialah design development saya. Okey. Anda boleh lihat kita dah nampak dah struktur dia. Okey, seterusnya ialah kita teruskan kepada mockup. Ni ialah mockup pertama saya. Anda boleh lihat di kiri atas. Front view, rear view, and 3/4 view. Okey. Seterusnya ialah mockup yang kedua saya, front view. Okey, untuk mockup yang pertama saya menggunakan kotak. Dia agak lebih simple, tapi kita akan mendetailkan dengan lebih lanjut lagi. Lebih simple, skala 10 darab 10 cm. Okey, seterusnya mockup yang kedua still sama, tapi dalam anggaran 11 darab 15 cm. Ini ialah mockup kedua saya, skala dalam 1:2, 1:3. Okey, kita dapat saya menggunakan kayu aiskrim yang pertama. Yang kedua saya menggunakan mounting board dan akhir sekali polystyrene sebagai cover belakang, penutup belakang. Okey, seterusnya ialah ini ialah model saya untuk semester 4 kali ini. Okey, anda dapat lihat di sini pertama model saya menggunakan warna harimau. Kita dapat sebenarnya warna dalam model saya ialah oranye kuning, tapi dia ada masalah dari segi gambar RGB, red, green, black. Okey. Kita nampak lihat seperti oranye menyala lah, sebenarnya dia oranye kuning. Okey, di kiri atas, gambar kiri atas kita dapat lihat front view dari sudut tepi kiri, front view juga dari tepi kanan, dan juga ni adalah sudut kita nak panggil 3/4 view lah. Seterusnya ialah model saya juga, tapi dari segi belakang, dari pandangan belakang, maaf. Okey, ni di kiri atas ialah 3/4 view. Okey, termasuk juga yang kanan 3/4 view, dan ni yang belah bawah ialah gambar saya di bahagian belakang, di bahagian bawah lah. Okey, di bahagian belakang, maafkan saya. Okey, seterusnya ialah apakah estetik produk saya, apakah kehebatannya produk saya, which is estetik lah. Okey, yang pertama produk yang berbentuk geometri, iaitu kita pun sedia maklum, kita ulang balik, produk yang berbentuk hexagon. Okey, yang pertama. Yang kedua ialah menggunakan bahan PVC foam. Kenapa menggunakan bahan PVC foam? Disebabkan PVC ni ialah penyerap haba yang terbaik. Okey, seterusnya ialah pilihan warna yang jelas dan terang, khususnya berada di dalam hutan. Okey, berada di dalam hutan kebiasaannya kita dalam keadaan hijau, kadang-kadang kita dalam keadaan warna yang gelap. So saya memilih pertama warna yang sesuai, iaitu menggunakan subjek matter saya, harimau Malaya. Jadi saya memilih iaitu oranye kuning. Okey, so kita nampaklah produk tu di mana saat kita berada di sedang berkemah. Okey, seterusnya ialah menyediakan pemanas yang menggunakan bahan mesra alam dan direka khas kepada pengguna yang sering menyertai aktiviti perkemahan. Okey, ni saya memfokuskan kepada individu atau pengguna yang sering melakukan aktiviti perkemahan lah. Okey, seterusnya ialah dari segi kos dan customer. Okey, untuk dari segi kos, secara jujurnya saya mengeluarkan modal untuk pembelian barang dan peralatan antara 150 hingga ke 200. Tapi secara puratanya 150 hingga ke 200. Itu antara purata lah, secara purata. Saya untuk penawaran harga, saya menawarkan harga jualan kepada pelanggan bermula dari RM600. Maafkan saya, actually bukan RM600, RM60 sehingga RM150. Okey, seterusnya lah untuk customer. Okey, saya highlightkan semula. Untuk penawaran harga, saya memfokuskan pada antara harga RM60, RM60 sehingga RM150. Okey, untuk customer iaitu pengguna atau pelanggan lah. Pengguna, saya memfokuskan kepada pengguna yang menyertai aktiviti outdoor, iaitu perkemahan. Yang kedua, direka cipta khusus kepada pelanggan yang menyertai aktiviti perkemahan secara berkumpulan ataupun individu. Tak kisahlah, terpulang kepada pengguna lah, sama ada dia bagi secara individu, berkumpulan, berpasangan, itu terpulang. Secara berkelompok ramai-ramai pun silakan. Okey. Seterusnya ialah dari segi environment. Okey, environment kita pun sedia maklum. Okey, environment kita dapat lihat di sini unggun api. Okey, apakah apakah keburukan apabila kita mengadakan unggun api? Yang pertama, unggun api kita pun sedia maklum, pembakaran terbuka. Yang kedua, pencemaran asap, pencemaran bau, pencemaran udara.
selain itu, kalau dari kita lebih pada universal. Okey, apabila berlakunya pencemaran asap ni, okey, kita kena sedia maklum, bila berlakunya pencemaran asap, pencemaran udara lah. Okey, bau busuk yang pertama, yang kedua akan menipiskan lagi lapisan ozon yang berada di luar bumi. Okey, seterusnya ialah dalam masa yang sama dengan adanya produk yang saya ingin mereka bentuk ini, okey, saya ingin mengurangkan pencemaran udara dan pencemaran bau. Itu fokus saya dalam produk saya kali ini. Okey, seterusnya ialah saiz. Dari segi bentuk, saiz ergonomik dan mudah alih. Produk yang selesa dan ringan kerana menggunakan material yang mesra pengguna dan mesra alam. Okey, kita dapat lihat sini saiz yang saya cadangkan dan saya buat ialah 18/22/20 cm. Sentimeter ya. Okey, ni dapat lihat, ni ialah technical drawing yang saya buat sendiri menggunakan SolidWorks. Seterusnya ialah yang anda dapat lihat. Okey, sebelum saya meneruskan, okey, belah kiri atas ialah top view, pandangan atas. Okey, bawah dia pula front view dan sebelah kanan ialah side view, pandangan dari tepi. Okey, atas daripada side view ialah isometric view, which is kita dapat lihat daripada sudut yang lebih jauh dan lebih jelas lah. Okey, seterusnya ialah sebelum tu untuk technical drawing ni saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Al-Rohaizat bin Adnan dan juga Encik Muhammad Bakhrin bin Masnan atas tunjuk ajar dalam cara menggunakan dan menggunakan SolidWorks dan Keyshot. Saya amat bersyukur dan berterima kasih kepada lecturer berkenaan. Okey, seterusnya ialah dari segi safety. Untuk makluman semua, okey, safety dalam produk saya mempunyai switch. Saya meletakkan switch on ataupun off untuk menghidupkan produk yang saya namakan TEN heater, iaitu pemanas kemah. Tapi kita untuk produk saya panggil TEN heater. Produk ini menggunakan bahan yang tidak beracun dan bertoksik. Ianya juga tidak mempunyai bucu yang tajam atau berbahaya kepada pengguna. Kerana ianya tersimpanlah, kita just on dan off. Okey, seterusnya ialah function. Okey, fungsi untuk produk saya memanaskan suhu persekitaran semasa kesejukan. Okey, seterusnya ialah produk hanya menggunakan cara plug and play, iaitu hanya cucuk USB kepada power bank and then hidupkan saja. Switch yang saya gunakan tadi itulah. Menggunakan power bank dalam 20,000 mAh sebagai sumber kuasa. Seterusnya ialah memfokuskan kepada pengudaraan sekeliling dan menukar pengudaraan angin sekeliling melalui kipas dan dihantar kepada pemanas seramik dan dikeluarkan melalui bahagian hadapan produk. Kita dapat lihat nanti di bahagian model, saya akan tunjukkan kepada awak semua. Okey, seterusnya ini adalah material-material yang saya gunakan ataupun alatan untuk saya saya menjayakan produk saya. Yang pertama, saya menggunakan PC pen. Yang kedua, lithium battery, ceramic air heater. Yang keempat ialah switch on dan off. Switch on dan off. Okey, kita pun sedia maklum PC fan ialah apa? PC fan ialah kipas komputer bahagian di dalam untuk menyejukkan. Tapi dalam masa yang sama kita memanipulasi angin tersebut dan berpindah kepada ceramic air heater. Ceramic air heater ni dihidupkan melalui lithium battery. Lithium battery pula lithium battery pula supply tenaga elektrik kepada ceramic air heater dan juga PC fan sebagai sumber kuasa, dan switch on dan off sebagai sedia maklum untuk hidupkan dan mematikan. Skrinnya kita panggil emergency button lah. Kita nampak kita nampak mungkin waktu tu berlaku overheating dan sebagainya. Okey, tapi saya dah uji kaji produk saya. Kita akan lihat selepas ini. Okey, seterusnya kita akan kepada slot video saya ada sediakan. Okey, dipersilakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairin bin Fuad, 09 DRI 19F1 045. Saya merupakan pelajar Politeknik Ibrahim Sultan. Saya mengambil jurusan Diploma Reka Bentuk Industri. Okey, sebelum saya mulakan, saya ingin berterima kasih kepada pensyarah saya, iaitu Puan Khadijah binti Mak Ali, dan juga kepada kawan-kawan saya dan termasuk juga ahli keluarga saya yang tersayang. Okey, kita akan
pada hari ini saya akan menunjukkan uji kaji, which is ini ialah produk yang saya reka cipta sendiri berdasarkan panduan dan sokongan daripada pensyarah saya. Okey, saya akan mulakan. Sebelum tu terdapat dua power supply. Yang pertama kipas, yang kedua ialah PTC element ataupun kita panggil ceramic air lah untuk memanaskan udara. Okey, saya akan mulakan. Kipas dihidupkan. Okey. Waktu ni berlakunya penukaran udara, iaitu udara sejuk dimasukkan melalui belakang dan dikeluarkan melalui hadapan. Dan seterusnya ialah saya ingin menunjukkan bukti bahawa produk yang saya cipta ni boleh digunakan melalui suhu temperature lah. Kita boleh tahu, kita boleh cek di sini melalui suhu temperature ini. Okey, saya akan menunjukkan kepada anda. Okey, seterusnya saya ingin menerangkan mengenai cara produk ini berfungsi. Pertama sekali kita hidupkan switch. Okey, hidupkan switch. Okey, di sini kita dapat melihat cara produk ini berfungsi ialah udara di bahagian persekitaran akan melalui kawasan lubang-lubang ini. Okey, seterusnya ialah melalui kipas, disebabkan kipas akan menarik udara luar dan akhirnya melalui kepada PTC element ataupun kita dengar sebagai ceramic air heater. Okey, saya akan menunjukkan. Okey, contoh ini ialah angin akan memasuki. Okey, seterusnya dia akan melalui ceramic air di dalam bahagian dalam. Seterusnya ialah akan keluar ke bahagian hadapan lah. Okey, itu saja.